kami ke daerah Tutong. Assalamualaikum, selamat pagi Majdi. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rakan segang kita Sarina dan juga Nara Fifa. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dalam keadaan seorang fair sahaja dan saya percaya rakan segang juga berada dalam keadaan yang baik-baik saja pada pagi ini. Ya, Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga ceria ni hari ini. Alhamdulillah. Baik Majdi ya. Kita Ya. juga mengajukan soalan kepada rakan segas Espal ini. Benar ya, sedar tak sedar hanya tinggal beberapa hari saja lagi insya-Allah dengan izinnya kita ni akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kalau bagi Majdi sendiri ataupun bagi peringkat kumpulan keluarga Majdi lah, kebiasaannya, kelazimannya, kalau sebelum menjelang bulan Ramadan itu apa hal yang perlu diselesaikan sebelum menjelangnya bulan Ramadan? Ya, seperti kelazimannya, saya percaya bukan saja keluarga kami lah, malah juga pastinya juga ya, kebanyakan keluarga di negara ini sebelum tibanya bulan Ramadan kelazimannya antara perkara yang perlu diselesaikan ialah memang mengadakan majlis-majlis bacaan tahlil dan juga doa yasin itu antara yang lazim memang diadakanlah oleh keluarga kami sebenarnya. Di samping itu juga seperti kelazimannya sebelum tibanya bulan Ramadan pastinya ya banyaklah kita ni akan pergi singgah ke pasar-pasar raya membeli belah untuk keperluan di bulan Ramadan nanti, lebih-lebih lagi pada mereka yang lebih memilih untuk memasak sendiri daripada membeli di bazar Ramadan. Jadinya memanglah membeli banyak orang barang mentah atau memang satu perkara yang kelazimannya lah sebelum tibanya bulan Ramadan. Untuk keluarga kami memang itu antara yang perkara yang biasa kami lakukan. Menstok makanan betul kerana kadang-kadang bukan hanya persediaan untuk hidangan persungkaian tetapi juga untuk sahur. Jadi kalau untuk sahur itu selalunya lebih kepada barangkali selain daripada ada lebihan juadah semasa sungkai atau tani bawa ke sahur, tapi kalau tani mampu masak, tani boleh masak lebih kepada menu-menu seperti sup dan makanan hidangan berkuah mesti ya. Baik, kita akan serahkan dulu kepada Majdi untuk mengongsikan antara lain. Mungkin ada info semasa yang ingin dibawakan pada pagi ini. Di samping juga bahan sisipan. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita, Serina dan juga Nara Fifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat buat ada penonton yang masih lagi terus setia menyaksikan kami di Rampai Pagi bagi edisinya hari ini, dan kita harapkan agar audio dalam keadaan sihat walafiat hendaknya dan sentiasalah berfikiran positif dalam menjalankan apa jua aktiviti yang ingin lakukan pada hari ini. Dan kami di daerah Tutong ingin berkongsi juga keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong. Alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan cerah sahaja, dan pada awal pagi juga dapatlah saya melihat ada antara masyarakat yang telah pun melakukan aktiviti sukan di awal pagi. Jadi kami mengharapkan agar audio yang melakukan sukan ataupun aktiviti seperti berjoging maupun bersuat lebih-lebih lagi di bahu-bahu jalan agar sentiasa tingkatkan kewaspadaan dan sentiasalah berhati-hati. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan penutupan sementara bekalan api elektrik yang akan berlaku pada hari esok. Dan ingin dikongsikan kawasan terlibat ialah di sebahagian Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi dan Kampung Layung dan sekitarnya, yang mana penutupan sementara bekalan api elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian talat kawat atas volten rendah di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi. Ambil maklum, ia akan berlaku pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Dan akan diteruskan lagi di sebelah petang pada jam 1.30 petang sehinggalah pukul 4.30 petang. Jadi ambil maklum kepada audio yang tinggal di kawasan terjejas akan berlaku penutupan sementara bekalan api elektrik pada hari esok. Baik itu makluman mengenai dengan penutupan sementara bekalan api elektrik, dan untuk selanjutnya mari kita beralih pula untuk menyaksikan bahan visual yang telah pun kami sediakan bagi tontonan kita bersama.
Al-Quran, mukjizat agung yang menjadi panduan hidup umat Islam sepanjang zaman. Setiap hurufnya adalah pahala, setiap ayatnya adalah penawar, dan setiap pengajarannya adalah panduan untuk kehidupan seharian. Masjid Kampung Telisai merupakan salah satu tempat yang menjadi saksi kepada usaha murni dalam memartabatkan ilmu Al-Quran melalui kelas bimbingan Muqaddam dan Al-Quran. Ia merupakan satu inisiatif yang amat bermakna dalam membentuk generasi yang celik Al-Quran, berakhlak mulia serta berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar. Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan tetapi merupakan panduan hidup yang menyinari setiap langkah insan. Bermula dengan Muqaddam, anak-anak ini diasuh dengan mengenal huruf-huruf hijayah, memperbetulkan sebutan serta memupuk rasa cinta terhadap kalam Allah sejak usia kecil. Dari sinilah benih kecintaan terhadap Al-Quran disemai, dipupuk dan seterusnya berkembang dalam jiwa. Alhamdulillah, kelas Muqaddam dan Al-Quran bagi Masjid Kampung Telisai Tutong ini diadakan pada setiap hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi, iaitu mengambil masa selama 2 jam. Alhamdulillah, saya selaku tenaga pengajar di masjid ini bermula pada tahun 2010 yang mana lebih kurang dalam 16 tahun. Murid-murid yang mengikuti kelas Muqaddam dan Al-Quran ini berumur 6 tahun hingga 11 tahun, dan pada masa sekarang keramaian murid yang mengaji di masjid ini dalam lebih kurang 40 orang. Bagi murid-murid yang berkeinginan dan berhasrat untuk mendaftar ke kelas Muqaddam dan Al-Quran di masjid ini, bolehlah mengambil borang dan didapati dari masjid ini. Kelas bimbingan seperti ini bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu bacaan, malah membentuk disiplin, kesabaran serta adab dalam menuntut ilmu. Ia juga menjadi medium penyatuan masyarakat, merapatkan hubungan antara guru dan murid, ibu bapa dan anak-anak, serta seluruh warga kampung dalam suasana yang harmoni dan diberkati. Masjid sebagai pusat ilmu dan ibadah terus memainkan peranan penting dalam membimbing umat Islam, bukan sahaja dalam aspek ibadah tetapi juga pembangunan rohani dan sahsiah. Usaha berterusan seperti kelas bimbingan Muqaddam dan Al-Quran ini wajar disokong dan diperkasakan agar kesinambungannya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Alhamdulillah, sepanjang kelas Muqaddam dan Al-Quran, murid-murid belajar, diberi keutamaan murid-murid yang belajar ini iaitu Iqra dan Al-Quran. Yang mana kami sebagai tenaga pengajar di sini membantu bacaan-bacaan, mutu-mutu bacaan murid, bacaan Iqra dan Al-Quran ini untuk mencapai penguasaan bacaan mereka ini lebih baik dan lancar dan fasih. Itulah keutamaannya. Selain itu, kelas ini juga ada mengadakan aktiviti-aktiviti sebelum cuti persekolahan diadakan, antaranya yang pernah dibuat aktiviti celik Iqra, kuis surah-surah lazim. Ini adalah untuk sebagai pendekatan murid-murid cintakan Al-Quran dan sebagai latih tubi pengukuhan sepanjang mereka belajar pada tahun tersebut melalui aktiviti-aktiviti tersebut dan menjadi lebih seronok dalam mengaji Al-Quran dan Muqaddam. Jadi dengan adanya kelas ini diadakan, harapan saya sebagai guru agar murid-murid ini dapat menguasai bacaan Iqra dan Al-Quran ini dengan baik dan fasih, dapat memperbaiki lagi mutu bacaan mereka ke arah yang lebih baik serta menjadikan Al-Quran dan Iqra ini bacaan harian dan amalan harian mereka dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Sesungguhnya menuntut dan mengajarkan Al-Quran merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka, setiap langkah yang kita ambil ke arah mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah satu pelaburan akhirat yang tidak ternilai. Diharapkan agar melalui kelas bimbingan ini, para peserta bukan sahaja mampu membaca Al-Quran dengan baik dan betul, malah dapat menghayati isi kandungannya serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Semoga Masjid Kampung Telisai terus subur sebagai pusat penyebaran ilmu dan semoga anak-anak kita membesar sebagai generasi yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.